Assalamualaikum. Dalam video yang lepas saya dah share serba sedikit apa yang dikatakan sistem aquaponik dan saya dah tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan sistem ternakan dan juga sistem tanaman yang saya ada dekat rumah ni. Dan bagi tuan-tuan yang belum lagi tengok video tu, boleh tengok link video dekat atas ni. Dan hari ni kita akan sambung lagi dengan mini aquaponik ni. Dan bagi saya sistem mini aquaponik ni memang sangat sesuai bagi tuan-tuan yang baru nak mencuba bertanak dan bercucuk tanam dalam sistem aquaponik ni. Kita mulakan dulu dengan apa komponen dan juga peralatan yang ada pada sistem mini aquaponik. Pada bahagian atas ni kita panggil sebagai grow bed ataupun takung tanaman, dan pada bahagian bawah ni kita ada fish tank, ataupun kalau kita bela lobster kita akan panggil sebagai lobster tank lah. Untuk tangki ni diperbuat daripada bahan plastik jenis HDPE. Berbeza dengan tangki yang sebelah ni, ini adalah tangki air dibuat daripada poli ataupun kita panggil sebagai polytank. Untuk polytank ni mudah kita dapat. Boleh katakan hampir kebanyakan kedai hardware memang ada jual polytank ni. Tapi untuk tangki ni dekat kedai hardware memang tak ada jual. Jadi untuk tuan-tuan beli tangki ni nanti saya akan letakkan link dekat bawah, link ke Shopee ataupun Lazada untuk tuan-tuan beli tank ni. Tapi untuk tank ni dia biasanya ada warna biru. Untuk warna hitam ni agak susah sikit kita nak dapat sebab ni kilang buat khas untuk pasaran ke luar negara. Dan kebiasaan yang kita jumpa adalah warna biru lah. Kalau jumpa warna hitam tu nasib-nasib lah. Bagi saya lebih prefer warna hitam ni supaya nampak cantik sikit lah, tak janggal sangat lah. Dari segi kapasiti untuk tank yang bawah ni sebagai fish tank ni adalah 200 liter. Dan yang atas ni sebagai grow bag adalah 85 liter. Tapi kita cuma isi layer carbon sebanyak 80 liter saja. Bermaksud untuk grow bag ni kita perlukan 2 beg layer carbon. Sebab satu beg layer carbon adalah 40 liter. Kita perlukan 2 beg untuk penuhkan grow bag ni. Dan fish tank ni tak besar. Dia punya ketinggian tank ni cuma 1 kaki. Dan kedalaman air yang kita boleh isi dalam tank ni cuma 10 inci saja. Jadi sebab itulah saya gunakan sistem ni untuk menternak lobster air tawar. Sebab lobster kita tak perlukan kedalaman air yang tinggi. Kita cuma perlukan 3 hingga 4 inci saja. Tapi kalau nak bela ikan, bolehlah letak ikan-ikan yang kecil-kecil saja. Okey, tentang harga tangki. Untuk polytank ni, ini kapasiti 250 gilem. Ini saya beli pada harga RM350. Saya beli dekat kedai hardware, termasuk dengan penghantaran sebab kedai hardware dekat saja dengan rumah saya. Untuk fish tank ni, fish tank kapasiti 200 liter ni, harga dia biasanya antara RM120 hingga RM150. Tapi harga sekarang saya tak pasti sebab benda ni pun saya beli 7 ataupun 8 tahun lepas dah lama. Dan sekarang ni pun selepas PKP ni kita pun tahu kebanyakan harga barang dah naik. Dan untuk yang grow bag ni harga dia biasa dijual dalam RM80. Mari tuan-tuan boleh tengok sendirilah harga terkini dekat bawah dekat video description. Jadi kalau tuan-tuan nak beli yang fish tank ni harga dia mungkin RM150, yang ni RM350. Dan mana satu tank yang tuan-tuan nak guna bergantung pada design, bergantung pada bajet dan juga keperluan tuan-tuan. Mungkin kalau tuan-tuan nak beli ikan yang besar, tuan-tuan boleh beli tank yang besar ni berserta dengan grow bed, boleh buat design sistem untuk aquaponik. Okey, selalu orang tanya, ada tak jual sistem aquaponik yang dah siap? Dan sebenarnya dekat luar sana memang ada kawan-kawan kita yang sediakan perkhidmatan untuk set up sistem aquaponik ni. Bagi saya, untuk sistem aquaponik ni, sistem ni dekat rumah tuan-tuan, tuan-tuan yang akan jaga, lebih elok tuan-tuan DIY sendiri. Dan kadang-kadang orang malas nak DIY sebab nak kena beli tool, nak kena beli peralatan. Dan sebenarnya untuk sistem aquaponik ni, dia punya maintenance ni adalah secara berterusan dan tuan-tuan pun nanti mungkin akan ubah suai sistem, nak upgrade sistem. Jadi nak tak nak kita memang kena DIY, kita kena belajar. Kadang-kadang orang tanya macam mana nak tebuk lubang pada tangki, nak pasang pipe. Itu adalah benda-benda basic yang tuan-tuan kena belajar, tuan-tuan kena buat kalau tuan-tuan nak set up sistem aquaponik ni dan tuan-tuan berminat dengan sistem aquaponik. Dan memang kita ada kena beli tool dan sebagainya, dan benda tu memang kita akan guna secara berterusan. Kita akan sentiasa guna dan saya rasa tak rugi kalau tuan-tuan invest untuk beli tool ataupun nak beli power tool untuk tebuk, sebagai contoh untuk drill, nak tebuk tangki dan sebagainya. Memang kita akan sentiasa guna. Dan lagi satu sebab kenapa tuan-tuan kena DIY, tuan-tuan kena buat sendiri sistem macam ni adalah sebab dalam dunia ni tak ada satu sistem yang 100% perfect. Jadi kalau tuan-tuan upah orang untuk set up sistem macam ni, kemungkinan sistem tu akan ada kelebihan, akan ada kekurangan. Memang akan ada masalah dengan design sistem tu. Jadi kalau tuan-tuan upah orang, bermaksud kalau sistem tu bermasalah, tuan-tuan kena panggil balik installer tu untuk datang. Dah tentulah tuan-tuan kena keluarkan duit, kena upah. Jadi kalau tuan-tuan DIY, kalau jumpa masalah dengan sistem tu, tuan-tuan boleh buat sendiri, boleh buat perubahan. Dan cerita pasal sistem ni, sistem saya pun yang kat belakang ni pun, sistem ni pun tak perfect juga. Dan sebabkan sistem ni tak perfect, ada masalah, ini yang jadi mangsa. Pump ni dah tak ada, pump ni saya dah ambil masuk ke dalam sistem yang besar ni. Okey, inilah pump yang asal, pump yang ada dalam Samtang ni. Tapi kalau tengok pump ni,
Pump ni dah rosak, dah tak boleh pakai. Kalau tuan-tuan boleh nampak ni, kita tengok pump ni pun dah mengelembung. Dan apa punca pump ni rosak ada kaitan dengan design sistem. Sebab itulah macam saya cakap tadi, tak ada satu pun design sistem yang perfect untuk aquaponik ni. Sama juga dalam IT, tak ada satu sistem pun yang kita buat yang 100% perfect. Sebagai contoh, untuk komputer pun kita akan sentiasa update untuk baiki kelemahan yang sedia ada. Sama juga dengan sistem aquaponik. Design kita tu memang akan sentiasa berubah sebab setiap design akan ada masalah dan akan ada kekurangan. Sebab itulah penting tuan-tuan kena DIY dalam sistem aquaponik. Sebagai contoh ni, pump dah rosak. Kalau tak tahu nak ganti, kita terpaksalah panggil orang, terpaksalah upah untuk tukar pump saja. Sebab tu bagi saya DIY itu memang penting untuk aquaponik. Okey, mungkin tuan-tuan tertanya-tanya apa masalah yang berlaku sampai pump ni boleh rosak, boleh menggelembung macam ni. Okey, kita recap balik. Untuk sistem ni, pump duduk dalam kita punya sump tank dan dia akan pump air 24 jam sehari. Pump air daripada sini masuk ke lantakun tanaman dan pada masa yang sama air akan masuk juga ke dalam kita punya main tank. Kemudian bila air semakin banyak, dia akan melimpah masuk dalam filter yang pertama, filter kedua, filter ketiga dan masuk balik ke dalam sump tank. Jadi kesimpulannya, dalam sump tank ni akan sentiasa ada air untuk dipump keluar. Ni contoh dalam keadaan normal lah, tapi pump saya matikan sebab nanti bunyi terlampau bising. Air akan masuk, dia akan melimpah keluar balik. Tapi masalah yang jadi hari itu, dekat main tank ni, bahagian air keluar ataupun SLO ni dah tersumbat. Ada ikan-ikan yang mati tersumbat dekat dalam pipe ni. Jadi air sentiasa masuk, so tangki ni melimpah. Air keluar dekat bahagian atas ni dan jumlah air dalam sistem ni semakin berkurang sampailah dalam sump tank tu air menjadi kering. Dan bila air dah kering, pump masih lagi jalan, supply masih ada, dan apa yang berlaku, pump tu dah mengelembung, dah rosak, dah mati, dah tak boleh guna lagi dah pump tu. Masa kejadian tu, dalam sump tank ni ada ikan tilapia, ada yang besar, ada yang kecil. Bila air ni dah pump keluar, yang tinggal hanya dalam 1,5 inci ataupun 2 inci saja ketinggian air dalam ni. Jadi ikan yang kecil-kecil boleh survive, ikan yang besar mati, saya rasa dalam 10 ekor lebih ikan mati dalam ni. Sebab itulah saya cakap tadi, dia takkan ada satu sistem yang 100% perfect. Mesti ada kelebihan, mesti ada kelemahan dan memang akan ada masalah. Tapi saya suka dengan design ni sebab filter pun berfungsi dengan baik dan saya akan kekalkan design sistem ni. Tapi untuk atasi masalah tu supaya tak jadi berlaku benda yang sama, apa yang saya akan buat, saya akan perkenalkan elemen automation dalam sistem ni. Saya akan buat pump akan running macam biasa, sistem semua berfungsi macam biasa. Tapi kita akan letak sensor dekat dalam main tank ni. Bila main tank ni air dia melimpah, secara automatik kita akan matikan water pump ni. Itu untuk fasa yang pertama. Yang kedua, saya akan letakkan juga sensor dalam kita punya sump tank ni. Bila air semakin rendah, kita akan matikan juga pump. Sebagai contoh, katakanlah pipe dekat sini patah, air sentiasa akan keluar dan main sump tank ni pun air akan kering juga. Jadi kita kena letak sensor dalam sump tank ni. Bila air semakin rendah separuh daripada ni, kita akan matikan pump ni secara automatik. Bagi yang baru memulakan perniagaan atau bercadang untuk tingkatkan keyakinan pelanggan melalui laman web dan pada masa yang sama nak highlight produk ataupun perkhidmatan, sila layari www.malaysiadeveloper.com untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang pakej-pakej yang ditawarkan dalam membina laman web. 4 langkah mudah untuk membina laman web. Pertama, dapatkan sebut harga berdasarkan keperluan tuan-tuan dan puan-puan. Kedua, sediakan bahan-bahan yang nak dimasukkan ke dalam website berserta bayaran deposit dan demo pertama laman web anda akan siap dalam tempoh hanya 10 hari bekerja sahaja. Bila tuan-tuan dah finalize dengan konten dan juga desain laman web tersebut, barulah tuan-tuan buat bayaran penuh dan website akan dilancarkan dalam tempoh 48 jam. Selain itu, tuan-tuan juga boleh lihat website-website yang telah dihasilkan oleh Malaysia Developer. Untuk maklumat lanjut, boleh tengok link dekat bawah dekat video description. Kita sambung semula dengan video tadi. Inilah keadaan bila pump dah rosak, air pada tangki tak masuk dan air yang ada dalam ni adalah daripada air hujan, tak ada nutrien, pokok pun tak subur, daun pun dah jadi kuning. Dekat dalam ni kita ada ni, orang Kedah panggil pokok selom. Kat belakang ni ada halia. Kalau tengok sistem ni pun memang dah teruk sangat. Air pun agak kotor, dah berlumut hijau macam ni. Saya rasa kali ni saya akan tukar air lah. Walaupun saya sebenarnya memang tak pernah suka sangat nak tukar air dalam sistem aquaponik ni. Hari ni saya akan tukar air, saya akan cuci lakabel, cuci semua tangki. Kemudian baru kita akan pasang balik sistem ni. Saya akan tunjuk kepada tuan-tuan macam mana cara untuk pasang sistem aquaponik, sistem media bed ataupun mini aquaponik ni.
Tanaman yang ada ni pun kita akan cabut dan kemudian bila dah siap kita akan tanam balik. Dan salah satu kelebihan sistem aquaponik ni, dia mudah untuk kita pindah tanam. Untuk halia pun sama, nanti kita tanam balik. Dekat dalam ni ada ikan tilapia, jadi kita kena pindahkan dulu ikan tilapia ni. Kita masukkan dulu dalam tangki ni. Okey, untuk air saya akan pinjam dulu air daripada main tank ni. Sambil-sambil tu kita dah boleh tangkap ikan ni, kita pindahkan ke dalam tangki yang sebelah ni. Banyak juga. Lompat dia. Okey, daripada video yang lepas ada yang tanya ikan tak melompat ke dalam tangki ni. Okey, sebenarnya ikan ni kalau dia melompat, tu tanda-tandanya dia tak selesa dengan air yang ada dalam tangki ternakan. Jadi kalau tuan-tuan tengok ada ikan yang lompat keluar, bermaksud air tak sesuai untuk ternakan, air ada masalah. Sebab ikan, walaupun tangki ni air tinggi, tapi ikan ni takkan melompat kecuali kalau tak selesa saja. Air ni terpaksa buang lah. Tapi tak banyak pun, dalam 200 liter je lah. Ni pun dah lama ni, termasuk dengan air hujan sekali. Leka buah kita akan keluarkan, kita masukkan dulu dalam tangki ni. Untuk leka buah ni sebenarnya memang jarang saya cuci leka buah ni, sekadar bilas-bilas macam tu je. Dan sebenarnya untuk sistem mini aquaponik ni, leka buah ni bukan hanya berfungsi sebagai media tanaman saja, tapi ini juga berfungsi sebagai biofilter. Sebab dekat dalam leka buah ni dia akan ada lubang-lubang yang kecil. Dekat dalam itulah bakteria membiak dan bakteria tinggal dekat dalam leka buah ni. Jadi saya tak nak cuci sangat. Dan kalau tuan-tuan tengok untuk sistem yang belakang, sistem yang besar ni kita ada external filter, kita ada 3 filter tambahan. Tapi untuk mini aquaponik ni kita tak ada filter tambahan. Leka buah lah sebagai filter, leka buah sebagai media tanaman. Sebab tu bagi saya untuk beginner sistem ni memang sangat sesuai lah. Dan bila tuan-tuan dah makin mahir dengan sistem aquaponik ni, barulah upgrade kepada sistem yang lebih besar macam kat belakang ni. Okey, nak keluarkan air ni mudah je. Kita akan masukkan sedikit air dalam ni, kita akan tengok siphon akan berlaku kat bawah ni. Okey, siphon dah berlaku. Ini hanya sekadar contoh, kejap lagi saya akan ceritakan dengan lebih detail macam mana sistem ni berfungsi. Air akan keluar sampai hampir kering lah air dalam kita punya grow bag ni. Kita tunggu siphon ni stop. Jadi tuan-tuan boleh dengar bunyi siphon stop. Okey, dah stop. Kalau kita tengok dalam grow bag ni dah tak ada air dah. Macam itulah sistem ni berfungsi. Air akan sentiasa masuk dan sistem ni akan berulang-ulang kali sampailah kita matikan pump ataupun pump kita rosak. Sebab untuk tanaman ni, walaupun kita tanam ni dalam sistem tanaman yang berasaskan air, ada setengah pokok dia tak nak 24 jam sentiasa basah, tak nak sentiasa terendam dalam air. Jadi sebab itulah kita gunakan sistem aquaponik ni. Jadi kalau untuk pokok kayu keras pun kita boleh tanam dalam sistem aquaponik ni, sebab akar pokok tu taklah sentiasa terendam. Ada masa air akan kering, ada masa air akan penuh dalam ni. Itulah fungsi bell siphon. Dan cara untuk buat bell siphon ni, saya dah ada buat video sebelum ni. Memang dah lama saya buat video pasal cara nak buat siphon ni. Tuan-tuan boleh tengok link video tu dekat atas ni. Okey, laka buah kita dah keluarkan habis. Jadi saya akan cuci tangki bawah, tangki atas. Kemudian ada satu benda yang saya nak tunjuk kepada tuan-tuan. Sebelum ni saya tak pernah buat video pasal benda ni, tapi kali ni saya akan buat. Kali ni kebetulan kita nak cuci. Jadi saya akan tunjuk kepada tuan-tuan macam mana bell siphon ni berfungsi dalam grow bag ni. Okey, tuan-tuan bayangkan yang dalam ni ada leka buah dan air pun dah mula masuk tadi. Kemudian air ni dia akan sentiasa masuk tanpa henti. Katakanlah ni air daripada pump sentiasa masuk, dan bila air ni semakin tinggi sampai satu tahap yang tertentu yang dalam bell siphon ni, air ni akan flush semua sekali, akan turun macam tadi. Dan bagaimana cara untuk tuan-tuan buat bell siphon ni, sebab ni adalah kunci utama dalam sistem ni. Tuan-tuan boleh tengok video sebelum ni, video yang saya dah buat. Mungkin saya tak boleh letak link kat atas ni, tuan-tuan boleh tengok dekat bawah, dekat video description. Dan memang saya dah ceritakan dengan detail satu persatu, step by step, macam mana tuan-tuan nak buat bell siphon ni dan macam mana nak pasang pada kita punya grow bag ni. Air dah mula keluar dan siphon berlaku, air ni akan turun semua sekali.
Tuan-tuan boleh nampak air dah keluar kat bawah ni tengah siphon. Okey, air pun dah semakin banyak keluar. Sekarang ni tinggal lebih kurang dalam 1,5 inci lagi. Inilah proses yang sentiasa berlaku dalam grow bag ni, dan benda ni berlaku secara berterusan selagi pump kita hidup. Dan air yang keluar ni akan masuk balik ke dalam kita punya tangki ternakan. Benda ni akan berulang-ulang kali dan sentiasa berlaku. Saya akan cuci dulu fish tank dan juga grow bag ni, kemudian baru kita akan pasang balik sistem ni berserta dengan pump. Kali ni untuk sistem mini aquaponik ni saya akan gunakan pump 12 volt DC. Dan untuk power source bagi pump tu, saya tak akan gunakan power source dekat rumah ni. Saya akan gunakan sistem kuasa solar. Dan sistem yang kita nak buat ialah sistem kuasa solar tanpa bateri. Yang kita ada cuma pump, solar panel dan juga voltage regulator. Untuk turunkan voltage daripada solar panel, saya akan gunakan solar panel 50 watt. Dan output voltage daripada solar panel lebih kurang 18 hingga 20 volt. Jadi kita kena turunkan voltage 18 volt tu kepada 12 volt. Kemudian baru kita boleh gunakan untuk hidupkan pump ni. Dan satu kelemahan untuk sistem tanpa bateri ni, sistem ni hanya akan berfungsi pada waktu siang hari saja. Dan cuaca mendung, terlampau gelap, tak ada cahaya matahari, sistem ni takkan berfungsi. Dan sebenarnya untuk sistem aquaponik ni, kita ada pilihan sama ada pump tu kita nak running 24 jam ataupun kita nak gunakan timer. Dan untuk sistem ni, timer adalah secara automatik lah. Bila ada cahaya matahari, baru pump akan jalan. Bila waktu malam, tak ada cahaya matahari, pump akan stop. Okey, nampaknya hari ni cuaca tak mengizinkan. Baru siap cuci tangki ni, hujan pula. So, kali ni mungkin kita setakat pasang dulu kita punya mini aquaponik ni. Dan untuk pemasangan pump, mungkin next video lah. Kita akan pasangkan dulu. Sebab hujan pun rasa tak lepas sangat kot. Sempat kot kalau setakat kita nak pasang sistem mini aquaponik ni. Untuk air pun saya akan ambil air daripada tangki sebelah ni dulu. Nanti kita isi balik lah, ganti balik air dalam ni. Lagi satu yang selalu orang tanya tentang stand ni. Kat mana nak beli stand ni? Okey, untuk stand ni memang tak ada jual kat kedai. Tuan-tuan kena pergi dekat kedai besi, kedai yang kita tempah untuk buat grill rumah tu. Tuan-tuan minta dia buatkan stand macam ni. Dan sebenarnya untuk design ni pun tak berapa nak bagus juga. Sebenarnya ada kelemahan dia juga. Saya rasa yang lebih elok tuan-tuan buat stand belasingan. Maksudnya dia tak akan letak atas tank ni. Sebab kadang-kadang bila cuaca panas, stand ni jadi lembut, dia akan jadi melengkung. Jadi bagi saya lebih elok lah kalau tuan-tuan nak tempah kaki ni, tuan-tuan buat kaki ni sampai ke bawah di bahagian tepi ni, lebih besar sikit lah. Kemudian kita punya grow bag. Okay, untuk kaki ni, seeloknya kalau tuan-tuan nak tempah, tuan-tuan beli dulu tank, kemudian baru dapatkan ukuran, baru tempah dekat kedai lah. Ikan tadi pun kita dah boleh pindahkan balik. Dekat dalam grow bag pun kita dah boleh masukkan balik leka ball. Saya ingat saya tak cuci kot leka ball tu, masih elok lagi. Okey, untuk sistem mini aquaponik ni, setakat ni tadi kita dah cuci tangki, kita dah cuci grow bag, kemudian dah masukkan air baru. Cuma yang belum pasang lagi adalah water pump yang kita akan gunakan sistem kuasa solar nanti. Dan untuk sistem mini aquaponik ni, selepas ni kita akan sambung dengan pemasangan pump 12 volt DC. Kemudian saya akan share dengan tuan-tuan cara untuk kita menanam dalam sistem aquaponik ni, macam mana kita nak cuci akar, kemudian macam mana kita nak pindah tanam ke dalam sistem ni. Yang tu pun dalam next video lah. Untuk video kali ni saya rasa setakat ni saja. Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponik Malaysia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.